الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Kita mulakan perkongsian kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya kasihi Tuan Pengerusi Surau Jamaliyah, Tuan Haji Alias, barisan jawatan kuasa, barisan imam juga Bilal, serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah kita dipertemukan lagi sekali di dalam perkongsian kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini memberi manfaat kepada diri saya yang bercakap dan juga kepada muslimin muslimat yang mendengarnya. InsyaAllah sama-sama kita beroleh manfaat daripada perkongsian ini insyaAllah. Alhamdulillah, syukur pertama sekali kita masih lagi diberi kurniaan Allah Ta'ala, diberi kesihatan, diberi segala tenaga untuk sama-sama kita wakafkan tenaga dan juga masa yang diperuntukkan oleh Allah untuk kita wakafkan diri kita di tempat yang baik-baik. Mudah-mudahan bila kita duduk tempat baik-baik macam ini mendatangkan manfaat, mendatangkan beberapa faedah dan juga ibrah kepada diri kita insya-Allah. Muslimin, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkongsi lagi di dalam bab bagaimana cara untuk memilih sahabat. Kita masih lagi di dalam adab-adab dengan sahabat. Jadi dalam kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah, membincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan akhlak-akhlak sehinggalah kita berjumpa dengan satu, iaitu tentang adab-adab bersahabat. Di dalam buku saya ni, buku saya pada muka surat 166 di dalam bab yang nak habis tadi, di dalam bab yang terakhir, iaitu adab-adab pergaulan, adab-adab ceraian yang pertama, ceraian kedua, adab-adab dengan sahabat.
Situ sampai situ dah, insya-Allah. Tak lama lagi kita nak habis dah ni. Jadi saya masuk pada sambungan yang minggu sudah, yang tahun 2021. Hari ini masuk tahun yang baru 2022. Mudah-mudahan tahun ini menjanjikan kebaikanlah, pertambahan dari segi ibadah kita, dari segi ilmu kita, dari segi pengamalan kita terhadap apa yang kita belajar, insya-Allah. Maka inilah 5 syarat yang perlu engkau cari di dalam memilih sahabat. Barangkali susah engkau mendapatkan orang yang memiliki kesemua sifat-sifat ini, walaupun pada orang yang duduk mengaji di surau-surau atau duduk beribadat di dalam masjid. Antara syarat-syarat yang 5 di dalam memilih sahabat, yang pertama sekali kita ulang semula, orang sahabat itu mestilah orang yang berilmu, ilmu agamanya tinggi. Yang keduanya, orang yang baik akhlaknya. Sahabat, ciri sahabat yang kedua yang perlu mesti kita ambil kira dalam nak cari sahabat, akhlaknya akhlak yang baik. Manakala yang ketiga, orang yang soleh. Sahabat yang ketiga orang soleh. Manakala yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamak akan dunia. Dan yang terakhir sekali, orang yang benar. Itulah 5 syarat-syarat untuk memilih sahabat. Yang pertama, oleh itu tiada ada jalan bagimu kecuali engkau memilih satu di antara 2 jalan. Yang pertama, beruzlah, iaitu mengasingkan diri daripada orang ramai, kerana di situlah letaknya keselamatanmu. Beruzlah ni maksudnya duduk seorang-seorang. Zaman sekarang ni kalau kita duduk seorang-seorang tak boleh dah. Tak boleh nak duduk seorang-seorang sekarang ni. Kita kena ada bermasyarakat. Bila ada masyarakat, barulah kita boleh jadi cermin kepada masyarakat, dan masyarakat boleh jadi cermin kepada kita. Beruzlah yang pertama. Sebab apa uzlah tadi? Untuk mengelakkan daripada kemudaratan ataupun juga daripada kerosakan yang akan merosakkan akhlak kita. Yang pertama, boleh beruzlah. Yang kedua, bergaul dengan orang ramai mengikut kedudukan mereka masing-masing, yang berdasarkan kepada 3 pembahagian. Pertama sekali, jalan pertama boleh pilih sama ada nak uzlah, duduk asing diri. Yang kedua, bergaul dengan orang ramai, boleh berdasarkan 3 pembahagian. Ada 3 kategori pula. Bila bergaul dengan masyarakat, ada pula 3 kategori. Kategori, ciri-ciri ataupun jalan, 3 jalan lain yang Imam Ghazali susun kepada kita semua. Yang pertama sekali, saudaramu untuk akhiratmu, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya hal-hal agama. Kadang-kadang di antara ramai-ramai sahabat kita, kenalan kita tu terdiri daripada pelbagai lapisan. Ada yang ada akhlak dia mulia, ada yang agama dia tinggi, nilai agama pada dirinya ataupun ilmunya sangat tinggi. Jadi di dalam bab ini, saudara kita, sahabat kita itu, kita ibaratkan dia tu untuk akhirat kita semata-mata. Maka apabila untuk akhirat, janganlah kita meminta dunia daripada orang yang akhirat pada dirinya. Jadi tak lepas, tak sesuai untuk diri kita.
Manakala yang kedua, saudaramu untuk duniamu. Maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya akhlak yang baik. Manakala yang ketiga, saudaramu untuk kejinakan hatimu, maka jangan engkau perhatikan padanya kecuali hanya keselamatanmu dari kejahatannya, fitnahnya dan keburukannya. Di dalam perumpamaan lain, manusia itu terbahagi kepada tiga. Manusia terbahagi kepada tiga. Yang pertama, orang yang seumpama makanan asas yang tidak boleh tidak daripadanya. Manakala yang kedua, orang yang seumpama ubat yang diperlukan pada masa-masa tertentu sahaja, bukan pada setiap masa. Manakala kategori manusia yang ketiga, iaitu orang yang seumpama penyakit yang perlu dihindari daripadanya, namun terkadang seorang hamba itu dibalakan dengannya walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaat baginya. Maka perlulah seseorang itu mengambil langkah-langkah yang bijak supaya ia dapat selamat daripadanya. Namun demikian, di dalam penyakit itu ada satu rahsia besar seandainya engkau mampu menghadapinya, iaitu apabila engkau cuba memperhatikan keadaannya dan kesannya yang buruk, lalu setelah itu engkau pun menjauhkan diri daripadanya. Dalam kategori manusia, Imam Ghazali bahagikan kepada tiga bahagian. Tiga kategori manusia. Manusia yang pertama seumpama makanan asas ataupun keperluan asas. Kita perlu dari segi makanan, kita perlu dari segi tempat tinggal, kita perlu dari segi pakaian. Ini perumpamaan seseorang manusia. Kalau yang pertama ini, jadi kita tak dapat tidak kita perlu kepada sahabat yang macam ni. Sebab sahabat yang macam ni, kawan yang sebegini rupa akan membantu, pertama sekali membantu diri kita, bagi manfaat untuk kita, untuk dunia kita dan juga akhirat kita. Itu yang pertama. Manakala golongan manusia yang kedua, umpama manusia itu seperti ubat. Ubat ni kita tak selalu makan. Panadol bukan hari-hari kita makan. Masa kita perlu sahaja. Tak? Kita perlu sahaja. Kecuali ubat darah tinggi lah. Tak? Ubat kecil manis hari-hari kena makan. Tapi ini kita rujuk kepada ubat yang selalu, contohnya ubat Panadol. Panadol sakit kepala baru kita makan. Kalau masa kita tak sakit kepala kita makan, kita tak perlu pada ubat tu, tak perlulah kita makan. Jadi manusia yang kedua ini umpamanya seperti ubat, sekali-sekala. Dia mesti jelma dalam hidup kita sekali-sekala. Manakala yang ketiga, manusia seumpama penyakit. Kalau disebut penyakit, semua orang tak nak penyakit. Semua tak nak. Mari darah tinggi tak ada, orang minta dengan Allah, Allah turunkan kepada aku penyakit, tak ada seorang. Orang minta, ya Allah berikanlah aku kesihatan yang sentiasa berpanjangan. Tak ada orang minta penyakit-penyakit ni mari hingga pada tubuhnya. Jadi manusia begitu juga. Manusia, kalau manusia yang jenis berpenyakit, ada penyakit, orang semua nak jauh dengan dia. Tambah-tambah sekarang ni kalau kita tahu orang tu ada COVID ke apa tak, orang tak mari dah, tak pergi dah jalan rumah orang tu. Duduk rumah dah biarlah, tak jumpa orang tu. Walaupun orang tu hidang macam-macam, kambing golek ke apa ke, kita tak pergi dah sama dia. Sebab kita tahu orang ni berpenyakit. Kita sendiri automatik kita tak nak orang macam-macam ni. Jadi hati kita tu, Allah buat fitrah hati yang suci, tidak suka kepada benda-benda yang kotor macam ni. Jadi itulah umpama golongan-golongan manusia. Nah, jadi kita ni dalam golongan yang mana kita? Sama ada yang pertama ke, orang suka dekat kita ke tak? Kita tak tahu. Manakala ataupun kita golongan yang kedua, sekali-sekala je orang perlu kita.
Masa ada hal-hal tertentu, dia naklah pada kita. Tak? Dan golongan yang ketiganya pun tak nak langsung kat kita. Dengar nama kita, Allah minta maaf lah. Kalau orang tu, si A ni, minta maaf lah. Sebut nama dia, minta maaf. Minta maaf. Kita tak boleh nak masuk dengan dia. Kita tak boleh nak berunding langsung pun dengan dia. Itulah jenis manusia yang dikategorikan oleh Imam Syafi'i ada 3 kategori. Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, siapa sebenarnya yang mengajar adab-adab kepadamu? Lalu Nabi Isa menjawab, tidak ada seorang juga pun yang mengajarkan adab kepadaku. Tetapi apabila aku perhatikan kejahilan, maksudnya yang tidak beradabnya, orang yang jahil timbullah di dalam diriku perasaan mahu menjauhkan diri daripadanya. Sungguh benar perkataan Nabi Isa alaihi salam itu. Jikalau orang ramai menjauhkan diri daripada membuat apa-apa yang mereka benci, orang lain membuatnya terhadap diri mereka, nescaya seumpama sekalian adab dan masyarakat tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Tadi panjang cerita dia tu. Apa tu? Berbelit-belit dah. Allah Rabbi. Jadi cerita dia lebih kurang begini. Kita berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, dia kata, al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang yang beriman mukmin itu, seorang mukmin itu merupakan cermin bagi saudaranya. Cermin bagi saudaranya. Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Seseorang manusia itu merupakan cermin bagi manusia yang lain. Andai kata kita melihat seseorang hamba Allah itu bersifat dengan sifat garang, contoh. Kita ambil satu sifat yang mazmumah dah sini dulu mula-mula. Kita tengok andai kata orang itu bersifat dengan sifat yang garang, yang bengis, yang suka menengking orang, yang suka tak pasal-pasal marah orang tengah-tengah jalan, kau tak suka tengking. Tak. Benda-benda ni benda yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kita tengok orang itu. Orang tu merupakan cermin bagi kita semula. Adakah kita suka sikap macam tu? Tak. Andai kata diri kita ni, hati kita comel, hati kita bersih, molek, suci, bersih, kita takkan suka benda-benda macam itu. Jadi apabila kita tak suka benda macam tu, melekat pada diri orang tu, dan kita akan cuba sedaya upaya, benda tu janganlah mari duduk dekat pada saya pula. Tak, benda-benda jahat macam tu. Contoh sifat kedekut. Kita tak nak orang lain kedekut. Kita tengok orang tu suka kedekut lah. Nak belanja orang duduk kedai seorang-seorang, duduk kedai makan ramai-ramai, dia bayar dia seorang-seorang. Oh, tak comel lah gitu dah. Jadi Islam kita ajar kalau duduk ramai-ramai sedekahlah sikit, bagilah kita kongsi-kongsi rezeki bersama dengan orang lain. Dia bangun, dia bayar diri dia seorang, kedekut dia. Jadi adakah sifat kedekut itu, kita tengok kedekut dia ni. Jadi dengan sifat kedekut yang ada pada dia tu, kita cuba ambil sifat kedekut tu letak pada diri kita. Kita tak suka kedekut dia tu, tapi letak pada diri kita. Adakah orang lain suka apabila kita kedekut juga? Jawapannya tidak. Tak, jawapannya tidak. Maka dari perkataan Nabi Isa ini, dia mengatakan bahawasanya orang lain itu mengajarkan adab kepada diri dia. Tengok orang lain, dia mengajar adab. Dia tengok orang lain suka mengomeh ke, suka sapu surau, dia kata bagusnya tu haji tu. Bagus tu haji tu. Jadi cermin pada dia. InsyaAllah lepas ni kalau haji tu tak ada, penyapu tu milik saya. Saya pula akan sapu. Dah contoh. Itulah hadis Nabi, al-mu'minu mir'atu akhihi. Kita macam-macam kita boleh belajar daripada alam semesta yang kita tengok ni. Dah, kita boleh belajar daripada alam semesta. Kadang-kadang apabila kalau kita tanam pokok lah, contoh kita tanam pokok di tanah yang sama,
dengan baja yang sama, dengan siraman yang sama, dengan penjagaan yang sama. Kita tengok kadang-kadang ada pokok ni besar, ada pokok ni terbantut, ada pokok ini tinggi, subur, cantik, daun dia lebar melebar, mengeluarkan buah yang cantik-cantik. Kadang-kadang pokok ni tak boleh keluar buah yang cantik, sedangkan kita jaga dia sama-sama. Sedangkan kita bagi dia baja cantik-cantik, sama juga baja. Itu nak menunjukkan bahawasanya kepada kita punya kemahiran kita itu tidak boleh melawan, tak boleh nak mengatasi kekuasaan yang ada pada Allah. Dah, kekuasaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, saya ada bela kambing. Saya bagi kambing saya cukup makan dia. Ni dedak. Sama je. Dia tak berebut, kita ada tempat kita. Kadang-kadang yang kambing seekor ni dia makin kecil, dia tak naik tubuh dia. Kambing yang seekor lagi naik. Nak cerita kepada kita bahawasanya saya belajar sesuatu daripada situ, bahawasanya kita punya ikhtiar kita. Ikhtiar kita nak buat sesuatu benda tu supaya seimbang dengan ilmu yang kita ada tu, kita buat macam ni, insya-Allah hasilnya akan jadi macam gini. Tapi yang menentukan, yang takdirkan yang sebenarnya Allah Taala. Kita hanya ikhtiar semata-mata. Jadi begitulah sifat-sifat kita boleh belajar daripada alam-alam yang ada sekeliling ni. Kita boleh tengok juga alam-alam yang ada sekeliling kita. Kita tengok anak penyu. Hari tu saya tengok TV1 hari tu, dia cerita tentang simfoni alam. Saya tengok anak penyu, dia ambil telur penyu tu di Sabah. Cerita tu di Sabah. Penyu hijau nama dia, penyu hijau. Dia ambil telur penyu, dia balik tempat penetasan dia, letak situ dah. Dia pun kurung dengan jaring tempat telur dia duduk tu. Pada suatu hari yang ditentukan oleh Allah menetas telur tu. Walaupun gali telur tu, dalam dia gali tu, dia kambus balik. Anak-anak penyu tu boleh korek pasir, keluar daripada tempat pasir yang dalam tu lah. Tuan-tuan padang, saya rasa sekaki lah di dalamnya telur je tanam. Keluarnya telur penyu tu. Kemudian penyu tu apa dia buat? Dia berlari-lari, berkejar-kejar. Tuan dia ambil penyu tu, buka jaring dia. Penyu tu gimana? Dia tak balik pergi ni tempat lain. Dia pergi ke pantai. Lari ke pantai semua. Kita tengok macam satu Allah sistemkan dalam ni minda penyu tu. Dia kata lepas mu beranak ni, lepas mu menetah daripada telur penyu mu keluar ni, mu akan pergi situ. Tak ada tempat lain dah pergi. Dia akan berlari pergi situ. Semua berduyun-duyun penyu tu. Anak-anak penyu tu lari ke pantai sana. Itu telah kita tengok, ya. Kita tengok alam Allah Subhanahu Wa Taala. Allah atur segala-galanya. Allah atur belaka dah untuk semua makhluk dia. Jadi kita ambil kesimpulan pada situ, hebatnya Allah Taala. Hebatnya Allah Taala. Kita tengok hebatnya Allah Taala lagi dari sudut kita tengok ayam. Contohnya ayam jantan dah. Contoh, kita kurung dia dalam satu tempat, kita kurung dia. Dia tidur atas tahi-tahi dia. Dia tidur atas tahi-tahi dia. Tapi ayam jantan ni, dia punya mulianya ayam jantan ni, apabila tiba saat-saat tertentu, dia akan bangun berkukuk. Dia bangun berkokok-kokok, kejutkan orang semayang tahajud. Jadi satu isyarat bagi orang-orang yang suka bangun tengah malam. Ayam berkokok dah ni, mungkin pukul 2, mungkin pukul 3, mungkin pukul 4. Itu ialah alam yang dibunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir, afala ta'qilun, afala tubsirun. Allah kata afala ta'qilun. Kalau mu fikir, mu akan jumpalah rahsia aku. Itulah ceritanya. Tugas yang kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan. Yang pertama sekali, mengenali hak persahabatan. Apabila telah terjalin persahabatan antara kamu dengan sahabatmu,
maka wajiblah ke atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan, dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak-hak itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berertinya, perumpamaan dua orang yang bersaudara itu ialah perumpamaan kedua belah tangan, di mana yang satu membasuh yang lain. Itu perumpamaan yang Nabi kata. Ini kalau hadis ni kita tengok dia ada ta'bir balaghi dalam istilah balaghah. Balaghahnya perumpamaan yang Rasulullah buat mari ni, kata-kata perumpamaan, ibarat berlaku. Jadi kita perhatikan bahawasanya sahabat itu merupakan perumpamaan seperti kedua belah tangan. Satu basuh tangan ni, satu basuh tangan ni. Dua-dua saling memerlukan. Dan Nabi SAW pernah masuk ke dalam hutan, lalu beliau mengambil dua bilah kayu miswak. Yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus. Dan adalah bersama Rasulullah SAW pada ketika itu beberapa orang daripada sahabatnya. Kemudian lalu Nabi SAW memberikan kepada salah seorang sahabatnya kayu miswak yang lurus, dan beliau menahan kayu miswak yang bengkok untuk kegunaan dirinya. Maka sahabat itu lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu miswak yang lurus ini daripadaku." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala au adha'ahu." Artinya, tidak ada seorang jua pun yang bersahabat dengan orang lain walaupun hanya satu saat, kecuali ia akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang hak persahabatannya, apakah ia telah tunaikan padanya hak Allah ataupun tidak. Begitu akhlak Nabi SAW bersama-sama sahabatnya. Dia ambil yang tak elok, dia bagi kepada sahabat yang lain kayu siwak yang elok, kayu siwak yang lurus. Dia ambil yang bengkok-bengkok saja. Sebab apa? Sebab Nabi ni akhlak dia sangat tinggi. Ya, kita tahu sangat-sangat tinggi, manusia yang paling agung, manusia yang paling hebat, manusia yang paling sempurna segala-galanya. Apabila sempurna segala-galanya, bukan setakat fizikalnya, malah dia punya akhlak terhadap orang-orang lain. Allahu Akbar, hebat Rasulullah kita. Dan sabda Nabi SAW lagi, "Ma astahaba ithnani qattu illa kana ahabbahuma ila Allah Ta'ala arfaquhuma bi sahibihi." Artinya, tidak bersahabat dua orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah ialah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Kalau dengan sahabatnya dia suka mengalah, tak? Sahabat dia ni kaki-kaki apa ni? Kaki suka mempertahankan hujah. Ada sahabat-sahabat kita macam tu. Dia suka hujah dia je, beliau je betul. Orang lain tak boleh terima. Dia tak boleh nak terima orang lain. Jadi dia ni lebih kepada lemah lembut. Menanglah kalau bab apa panggil ni, adat kebiasaan, bagilah dia menang. Andai kata ada kebiasaan dalam bab agama, jangan bagi menang. Andai dia salah, kita perbetulkan dia. Dah, adab-adab bersahabat. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu. Jadi saya tutup dengan satu kisah Imam Syafi'i dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Dah, Imam Syafi'i ni lahir dulu daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Manakala Imam Ahmad bin Hanbal lahir pada 160 Hijrah. Imam Syafi'i ni lebih abanglah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kisahnya, pada suatu hari Imam Syafi'i ni
Imam Ahmad ni, Imam Syafi'i mendatangi rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari dia pergi rumah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, seorang tokoh ulama yang sangat besar yang merupakan ikutan mazhab kita, Muhammad bin Idris bin Ahmad Asy-Syafi'i. Dia pergi rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni ada seorang anak perempuan. Dia pergi situ. Dia pun cerita, Imam Ahmad bin Hanbal cerita kepada anak dia. Anakku, lepas ni ada seorang Tok Guru besar nak mari duduk rumah kita, nak mari tidur rumah kita. Dia pun kata, tak apalah, silakanlah, dipersilakan. Sediakanlah. Dia suruh anak dia sediakan juadah untuk dia makan malam bersama dengan Imam Syafi'i tadi. Maka Imam Syafi'i pun datang kepada rumah Imam Ahmad tadi. Dia pergi rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dia tengok, bagi masuk rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dia pun duduk dan Imam Ahmad pun persilakan Imam Syafi'i duduk makan bersama-sama dengan keluarga dia lah, dengan anak dia sekali tadi. Anak dia ada. Jadi anak dia bertanya, ni ke Imam Syafi'i ni? Wah Allah, bersih mukanya, teduh wajahnya, hebat, nampak kehebatan dia tu, nampak kealiman dia tu. Maka Imam Syafi'i pun duduk hidanglah macam-macam makanan depan tu. Dia pun makanlah, makan jamu. Imam Ahmad ni jamu, makan, tambah. Jadi anak perempuan dia tengok ni pelik lah. Seorang ulama besar ni kan Nabi kata tak boleh makan banyak-banyak. Orang baik-baik ni tak boleh makan banyak-banyak ni. Makan sikit-sikit ya. Tapi Imam Syafi'i ni makan semakan-makan. Lepas patah ke pohon ayam, makan benda lain lagi. Makan kambing lagi, makan roti lagi. Macam-macam dia makan depan dia tu. Sehingga kenyang, alhamdulillah. Peliklah anak dia tengok Imam Ahmad bin Hanbal ni, tak rasa pelik sebab dia rasa ni Tok Guru besar ni, kita tak boleh pertikaikan apa-apa, tapi anak dia tu pertikaikan. Tok Guru besar ni makan banyak, pelik ni. Lepas tu masuklah tidur, sediakan satu tempat tidur dan sediakan satu air bijana tu untuk dia ambil wuduk lah. Kok dia nak bangun, anak dia kata mungkin Imam Syafi'i ni tahajud kuat ni, tengah malam tak tidur, dia bangun nanti dia akan tahajud. Jadi selepas tu dia tak dengar pun. Anak dia duk perhati, duk dengar apa Imam Syafi'i buat ni. Bunyi air pun tidak. Dia bunyi, dia tengok-tengok rasa-rasa duk tidur kok ni. Tak bangun-bangun ni pagi tahajud ni. Lepas tu dia pun tengok lama-lama pagi esok dah, sampai pagi subuh. Dia tengok-tengok sembahyang subuh. Selepas tu anak dia pergi jumpa Imam Ahmad tadi. Anak Imam Ahmad jumpa dia. Dia kata, ayah, saya tengok ni Imam Syafi'i ni tak boleh nak pergi ni. Tak seperti mana yang kita tahu, dia alim, dia bagus, dia kuat ibadah semua sekali. Saya rasa saya salah kot. Dia kata kepada guru dia, kepada ayah dia. Selepas tu ayah dia masa duduk berkumpul sama-sama. Imam Syafi'i nak balik dah ni. Lepas tu Tok Guru Imam Syafi'i, saya ada beberapa masalah ni nak tanya pada Tok Guru ni, pada Imam Syafi'i. Silakanlah. Tapi masalah ni bukan masalah berkaitan dengan agama, berkaitan dengan hukum hakam, tapi berkaitan dengan diri Tok Guru ni, dengan Imam Syafi'i sendiri. Dia kata silakanlah tanya dengan penuh tawaduk. Tanyalah nak tanya apa. Dia pun tanya, anak saya ni, masalahnya datang daripada anak saya. Anak saya tengok tuan guru ni mari sini makan sebanyak-banyaknya. Penuh mulut makan. Tak berhenti-henti makan. Lepas tu makan, lepas tu tambah. Lepas tu, dengan buahnya, dengan lauknya, dengan rotinya. Macam-macam Tok Guru makan. Itu yang pertama. Manakala yang kedua, Tok Guru dia duk tengok-tengok Tok Guru, duk dengar-dengar Tok Guru ni. Tak ada pun bunyi ambil air semayang. Tak ada pun bunyi bangun tidur. Tapi bunyi senyap. Tok Guru tengok-tengok Tok Guru semayang subuh saja. Maka selepas tu Imam Syafi'i pun tak apalah, bagilah saya jawab dah persoalan-soalan gitu. Yang pertama sekali berkaitan dengan makan banyak tadi. Dia kata sunnah Rasulullah.
apabila kita mari rumah orang alim ulama ni, orang-orang hebat, orang-orang soleh, kita bertandang ke rumah orang soleh, dijamunya kita makan macam-macam, kita rasa semua, dia kata. Sebab apa? Sebab yang pastinya orang soleh ni mesti jamu kita dengan makanan yang halal, lagi berkat, lagi diredai Allah. Jadi sebab aku makan banyak ni, sebab aku nak ambil peluang tu, nak ambil keberkatan daripada rezekimu ni, aku makan biar masuk dalam perut aku, jadi darah daging aku. Tu sebab aku makan banyak. Itu yang pertama dijawab oleh Imam Syafi'i tadi. Nah, kalau dia kata kalau pergi rumah orang yang fasik, rumah orang yang bakhil, rumah orang yang selalu suka melakukan dosa dan maksiat ni, dia kata elakkan daripada kita makan banyak daripada sumber makanan dia. Takut-takut nanti makanan yang dihidangkan itu bercampur gaul dengan halal dan haram. Tu nasihat pada Imam Syafi'i tadi. Dengarlah anak dia tadi. Satu terjawab soalan. Manakala soalan kedua, dia tak bangun tahajud. Macam mana aku nak bangun tahajud? Macam mana aku nak ambil air semayang? Sedangkan wuduk aku tak batal pun. Daripada aku duduk di rumahmu ni, sampailah subuh pagi esok, aku tak tidur. Wuduk aku tak batal. Aku memikirkan satu masalah fiqh yang diajukan oleh penduduk pada masa tu, sehingga aku mikir masalah umat, sehingga aku boleh keluarkan satu kitab yang menceritakan tentang masalah fiqh. 70 persoalan dia boleh selesaikan dalam masa dini hari itu. Maka dengarlah anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Dia kata memang hebat tu guru Imam Syafi'i ni. Tak sia-sia kita belajar daripadanya. Jadi pengajaran situ ialah kita andai dihidang dengan makanan-makanan yang baik daripada orang-orang yang soleh, ulama, kita pergi ziarah siapa-siapa ulama besar, yang angkat apa saja, kita jangan malu-malu, kita belasah saja. Sebab apa? Sebab rezeki, sebab makanan yang dihidangkan oleh dia tu mengandungi keberkatan yang mengalir, tangan-tangan yang memasaknya, isteri dia yang masak kat rumah dia ke, itu mengalir keberkatan dan insya-Allah jadi darah daging kita juga, insya-Allah. Jadi sekadar itulah yang saya dapat kongsi bersama dengan muslimin dan muslimat pada hari yang penuh dengan keberkatan ini. Insya-Allah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. wal 'asri innal insana lafi khusr salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.